Assalamualaikum semua. Okey, cikgu ulang balik. Untuk kertas 2 esok, kamu jawab soalan yang boleh beri markah banyak pada kamu. Okey, dia semua 9 soalan. 9 semua soalan. 5 campur 4, 9. Okey, soalan 1 biasanya kamu mungkin tak reti nak jawab. Kalau boleh jawab, jawab soalan 1 payah nak jawab. Soalan 2 payah nak jawab. Soalan 3 payah nak jawab. Soalan 4 kamu boleh jawab. 4 prosa klasik. Okey, walaupun soalan 1, 2, 3 kamu tak tentu jawab, tapi kamu buat siap-siap kertas jawapan, ruang untuk kertas jawapan. Nanti kalau ada masa kamu jawab. Okey, contohnya ni soalan 1, buat siap-siap soalan 1 dan kamu tinggal ruang ni nanti nak jawab. Kemudian soalan 2. Okey, soalan 2 kat bawah ni. Okey, 1, 2. Walaupun kamu tak dapat jawab, biar dulu kosong. Nanti ada masa kamu jawab. Kemudian pusing belakang. Soalan 3. Okey, 3 pun sama. Kamu buat macam ni. Nanti ada masa kamu jawab. Okey, soalan 4. 4 kamu boleh jawab sebab dia prosa klasik. Kamu salin balik teks tu, kamu buang je yang markah, syahadan. Kamu salin saja. Dia ada 6 markah. Kurang-kurang kamu boleh juga dapat dalam 3 markah. Okey, jadi selai kertas ni, kamu dah dapat 4 soalan. Soalan 1, soalan 2, paling belakang, soalan 3, soalan 4. Soalan 4 kamu dah boleh jawab. Okey, yang 3 ni tinggal dulu kalau kamu tak reti nak jawab. Soalan 5, peribahasa. Okey, kalau kamu tak mau jawab, kamu letak dulu nombor soalan. Nombor 5 sini. Okey, selalunya peribahasa dia tak banyak ruang sangat. Kamu turun bawah sikit. Turun bawah sikit agak-agak sinilah. Sini nombor 6. Okey, nombor 6 kamu boleh jawab. Dia petikan umum yang saya ajar hari tu, nombor 6. Nombor 6 ni dia ada 4 soalan. Soalan 1, soalan 2, kamu jawab soalan 3, soalan 4. Yang tu kamu tak baca petikan pun kamu boleh jawab. Tapi kamu letak dulu ruangan jawapan. Okey, contohnya macam ni, ruangan jawapan. 1, 2. Kamu tak mau jawab lagi, biar. Okey, soalan 3 ni kamu boleh jawab. Soalan 3 boleh jawab. 3 ni selalu dia tanya punca, kesan, langkah. Contohnya dia kalau kesan dia kata apakah kesan kalau kita abaikan ibu bapa. Ini kamu boleh jawab lah ni, kebat. Lepas tu soalan 4, masalah. Okey, soalan 4 masalah. Contohnya kalau kawan kamu dia sibuk bekerja, macam mana cara dia nak jaga ibu bapa dia supaya ibu bapa dia tak terabai. Soalan ni masalah. Jadi soalan 3, soalan 4 kamu boleh jawab sebab ni kebat. Walaupun kamu tak baca petikan, kan? Kamu malas nak baca petikan panjang-panjang, jawab dulu soalan 3, soalan 4. Yang ni biar kosong dulu, biar kosong. Sebab kita nak kutip markah dulu. Supaya kamu nanti siap-siap cari markah, nanti ada masa lebih baru jawab soalan yang susah. Okey, kemudian soalan 7 pun kamu boleh jawab. Okey, paling belakang kertas tu buat soalan 7. Soalan 7 ni buat selai kertas pun tak apa. Tak payah kongsi dengan soalan lain. Soalan 7 pun sama. Dia bagi petikan, 2 petikan. Kalau kamu tak mau baca petikan pun tak apa. Kamu jawab dulu soalan. Dia ada 4 soalan. 1 berdasarkan petikan, 2 berdasarkan petikan. Soalan 3 kebat, 4 penyelesaian masalah. Kamu jawab. Tapi kamu sedia siap-siaplah ruang jawapan. Okey, contohnya macam ni. Soalan 1 ni kamu sedia siap-siap ruang jawapan. 2 ni siap-siap ruang jawapan dia, kamu nak jawab apa. Tapi kamu jawab dulu soalan 3 dengan 4 sebab kita nak jimat masa. Okey, soalan 3 ni selalu macam itulah. Dia nak punca. Contohnya, punca menyebabkan, pada pendapat anda, apa punca menyebabkan bencana alam? Daripada pendapat anda. Jadi, pada pendapat saya, kamu jawab apa? Lepas tu, selalu kalau kebat ni kamu bagi 3 jawapan.
kan. Apa dia? Lepas tu selain itu seterusnya. Yang 4 ni masalah. Masalah pun samalah. Contohnya kalau kamu jadi pemimpin, macam mana kamu nak jaga alam ni sebagai seorang pemimpin. Masalah tu kamu selesaikan. Jadi 3, 4 kamu boleh kutip markah. Walaupun kamu tak baca petikan, sebab kamu ni bila tengok petikan panjang-panjang kamu rasa susah. Tak mau baca, tak usah tak baca. Jadi kamu jawab siap 3 dengan 4 ni. Soalan 8, novel. Novel dia ada 2 soalan, A dengan B. A kamu boleh jawab sebab dia bagi petikan novel dan jawapan dia memang ada dalam situ. Kamu salin balik saja. Okey, jadi kamu jawablah. Nombor 8 A. Yang ni contohnya kalau dalam petikan tu dia bagi contoh macam mana. Macam hari tu cikgu bagi monyet nak serang seorang tu kan. Lepas tu apa tindakan dia bila monyet nak serang dia? Adalah jawapan dia tu, dia tepih monyet tu dengan penyapu kan, dia menjerit. Kamu salin saja balik. Jawapan dia memang ada dalam novel tu. Jadi kamu salin tu kamu akan dapat markah. Kemudian 8B, novel yang kita belajar tu, Songket Benak Emas, novel tingkatan 4 tu. Jadi yang tu kalau kamu rasa susah, yang tu pulang pada kamu lah nak jawab atau tak. Tapi kalau dia tanya peristiwa, kalau peristiwa menarik dalam novel tu, yang tu sebenarnya kamu boleh jawab juga. Yang tu jadi kamu cuba jugalah. Jadi sekurang-kurangnya kamu ada dapat markah. Jadi 8 dengan 8A boleh jawab. 8B ni kamu siap-siap buat ruang untuk kamu jawab nanti. Soalan akhir, soalan rumusan. Soalan akhir, soalan rumusan dia nombor 9. Kalau kamu nak buat awal-awal pun tak apa. Dia tulis nombor soalan tu nombor 9. Yang ni rumusan. Kamu salin saja isi penting dalam tu. Dia bagi isu dalam rumusan tu, kamu carilah isu tu ada tak punca, ada tak kesan, ada tak langkah. Cikgu bagi hari tu kamu nak ingat P Kuala Lumpur, P tu punca, K tu kesan, L tu langkah. Dia bagi 3 tu je. Dia pusing-pusing tentang situ. Jadi kamu cari dalam petikan tu, cuba cari 6 isi. Kalau isu tu banjir, ada tak dia terang punca banjir. Carilah 6 isi tu. Lepas tu dia bagi grafik. Grafik tu pun gambar pun ada kaitan dengan petikan. Dalam gambar tu kamu cari 2 isi je. Lepas tu kamu tulislah rumusan tu. Rumusan tu mesti tulis dalam bentuk perenggan lah. Perenggan. Jangan tulis panjang sangat. Dia lebih kurang panjang ni je. Rumusan tu dia 120 patah perkataan. Kena cari isi yang penting-penting je. Jangan melalut-lalut. Kalau kamu tulis lebih, sini dia tak baca dah. Dia potong siap. Rugi lah kamu. Kamu cari isi saja ke sini. Tulis dalam satu perenggan je. Yang petikan tu dengan grafik itu kamu sekalikan je isi dia tu. Habis-habis tidak yang ni. Kalau tak reti pun 15 markah dalam tangan kat sini. Rumusan. Ini soalan akhir. Dah siap tu, sebab apa saya suruh juga boh nombor soalan yang kamu buat ke, yang kamu tak buat ke, cikgu tak pening nanti. Jadi kamu susun baliklah semua kertas-kertas kamu tadi. Soalan susun balik dengan yang awal nanti. Okey, jadi nanti ada masa lagi kamu belik-belik lah. Tapi kalau kamu malas pun, kalau yang saya suruh jawab tadi, memang kamu boleh lulus dah BM. Okey, apa benda yang cikgu suruh jawab soalan BM yang tentu kamu boleh lulus? Soalan apa? Soalan nombor 4. 4 tu prosa klasik, kamu salin balik. Okey, kemudian soalan nombor 6. 6 tu petikan umum, kan? Ambil yang soalan kebat tu. Lepas tu soalan 7 pun dia kefahaman petikan juga. Lepas tu soalan 8 yang novel tu. Novel pendek tu. Soalan A kamu boleh jawab. Lepas tu rumusan. Kamu buat tu pun dah boleh dapat markah lulus dah. Dalam 40 markah bila lulus BM dah.